Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mengkurniakan bagi kita dan dengan limpah kurnianya dapat kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengkurniakan bagi kita dengan berbagai-bagai nikmat. Maka dengan nikmat itulah kita gunakan dengan sekuasa-kuasanya di dalam jalanan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini seperti biasalah kita mari menyatakan, kita mari bersamakan berkaitan dengan tazkirah kita yang dimengadakan oleh Darul Muqarrabin Pondok Bayang Budut Teluk Tah, demi untuk nak mendapingkan diri, nak mendekatikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasrat yang paling besar sekalinya. Oleh yang demikian, pada pagi ni ada kelewatan sikit, lebih kurang 15 minit, tak ada sikit dah lah. Dengan kerana ada sikitlah kesibukan di sini. Semoga maaf lah di dalam kekurangan saya, yang mana kita berjanji kata pukul 9.30, tapi sini dah lewat dah pukul 4.45 dah. Ada kelewatan dah sikit di sini. Walau bagaimanapun, untuk tak mesia-siakan, tak meluputkan majlis, saya ingin mengadakan juga majlis ni. Semoga kita dapat bersamakan berfikir berkaitan kita nak mendapingkan diri kepada Allah. Itu dia. Dan juga saya mintalah kepada penonton-penonton kita, hadirin dan hadirat sekalian, dan ni nak tahu sikit tentang suara jelas ke tak jelas. Bimbang takut kata jadi serupa dengan kemarin, ada kurang sikit kejelasan di atas suara yang saya kecek kemarin. Mintalah kepada saudara-saudara kita yang ada saudara-saudara sini, tolong komen mari nak tahu kata suara tu bagaimanakah, jelas ke tidak jelas. Nak tahu situ dah. Terima kasih kepada pak kita semua. Pada pagi ni marilah kita bercara sikit satu sifat lagi. Dengan secara seterusnya kita mari bicarakan tentang sifat yang ditutup oleh syarak, yang dibilang kata sifat mahmudah. Kita bicara dah dulu sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh syarak, 10 sifat. Dan di sini kita mari bicara pula sifat mahmudah. Yang telah lepas kita bicara dah sifat taubat, itu sifat mahmudah, tu yang pertama. Dan yang keduanya di sini kita mari bicara pula, mari bincang pula, dan juga kita mari dengar patut kita tadbur rian tubik daripada ajaran-ajaran yang diajar oleh Rasulullah, dan dengan ajaran-ajaran yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil isi pengajian yang ada di dalam itu. Tu. Yang berkaitan, yang bersangkut-pautnya sini ialah sifat khaufun. Sifat khauf, sifat takut kepada Allah.
Allah Ta'ala banyaklah dia kecek di dalam ayat suci Al-Quranul Karim berkaitan dengan takut kepada Allah. Takut hak mari daripada khauf. Banyak Allah Ta'ala sebut takut sini. Kadang-kadang takut dengan makna takwa. Takut hak mari daripada madah takwa. Takut hak mari daripada takwa. Hak kata ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hak tu pun takwa hai orang yang beriman. Takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala akan sebenar-benar takutnya. Takut situ hak mari daripada takwa. Takwa dengan makna imtisalul awamiri, menjunjungkan suruh-suruh Allah, junjungkan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu makna takwa. Takut juga bahasa kita. Dan juga khaufun ni orang panggil takut juga. Takut kepada Allah juga. Hak mari daripada takwa, takut juga. Tapi makna dia kita menjunjungkan perintah Allah dan menjauhikan segala larangannya. Itu takut hak mari daripada makna takwa. Di sini hak kita nak cara di pagi ni, takut akan Allah Ta'ala hak mari daripada khauf. Mari daripada khafa. Takut sini dengan makna kok mana ni? Takut hak mana kata khaufun ni, takut dengan makna kan? Tu dia. Hak tu ada berbeza sikitlah di antara takut hak mana takwa, takut hak mari daripada bahasa Arab hak mana takwa, takut hak mari daripada khauf. Nampak? Takut hak mari daripada makna khauf ni, gapo dia? Pedih hati, sakit hati, bimai-bimai hati. Hati kita dok bimai-bimai, hati kita dok berasa takut-takut. Detangan gapo? Detangan kedatangan benar hak kita benci, hak kita benci, hak lagi akhirat. Benar hak kita tak suka, hak lagi akhirat. Kita dok takut hak tu. Takut ni beza di antara takwa. Takut juga. Takut kepada Allah dengan makna kata buat apa hak Tuhan suruh, ingat apa hak Tuhan larang. Tu takwa. Hak ni takut juga, takut kepada Allah juga, takut dengan makna khauf. Takut hak mari daripada khauf. Takut hak ni dengan makna gano. Takut hak mari daripada makna khauf ni, iaitulah kena kepada pedih hati, sakit hati, bimai hati, takut hati dengan sebab benar hak lagi datang. Dengan sebab benar hak kita benci, hak nak datang mari di masa lagi akan datang. Tu kita panggil khauf. Tak serupa tak? Tu dia. Tu boleh beza di antara takwa dengan mana? Takwa dan juga khauf. Beza itu baik sikit. Tu dia. Tu berbezaannya. Mana kata khauf sini? Takut. Takut. Hati kita berasa takut. Kita berasa sakit di hati kita. Berasa bimai-bimai di hati kita. Tertengah apa? Dengan sebab apa kita berasa gitu? Dengan sebab kita ada bimai kata benar hak kita benci lagi keratan. Takut kita nyinggi boleh benar hak benci lagi keratan. Tu dia panggil takut. Khauf. Takut ke Tuhan? Allah, ya Allah, aku takutlah. Takut ke apa? Takut kata kita ni lagi keratan nyinggi boleh benar-benar kita tak kena lagi keratan. Nyinggi boleh ke apa? Na'udzubillah lah, tapi nak buat misal. Takut boleh ke apa? Boleh neraka. Ya Allah, takut. Ya Allah, aku takut kamu, ya Allah. Jangan jemputlah aku, jangan pilihlah aku masuk dalam golongan neraka. Ya Allah, aku takut weh. Aku bimbang weh. Tu takut apa tu? Tu takut anak khauf. Bila ada sifat ni, orang yang ada sifat ni, ia nak tubik gapo? Ia nak boleh gapo? Hasil gapo bila kita pergi bersifat dengan sifat khauf hak ni? Kita lagi akan cara insya-Allah. Tapi mula-mula kalinya kita kena beza tubik kata takwa dengan khauf.
Beza takut belaka. Takut kepada Allah belaka. Takwa pun takut pada Allah. Khauf pun takut pada Allah. Takwa kita maklum dah. Kata takut kepada Allah, kita imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Menjunjungkan perintah Allah dan menjauhikan larangannya Allah. Itu dengan makna kata takut. Hak mari daripada takwa. Takut hak mari daripada makna khauf ni. Takut dengan makna gana. Takut dengan makna kata kita berasa sakit-sakit di hati, berasa bimbang-bimbang di hati, takut di hati kita dengan sebab apa? Lagi akan datang takut-takutnya boleh benar hak kita tak berkenan. Benar hak kita benci. Gapo neraka. Kita nak tak say. Bimbang ya Allah, aku takut mu jangan duk pilihlah aku, jangan nipulah aku masuk dalam golongan orang. Itu dengan mana khauf. Apa dah? Itu satu-satunya. Itu panggil takut. Satu sebab terkadangnya sifat khauf ni dia nak mari juga kepada kita ni, berasa di hati kita takut kerana kita berdosa. Allah, ya Allah, aku dosa weh. Tu. Aku ni orang banyak dosa weh. Aku ni orang banyak deraka kepadamu ya Allah. Riak adalah tu takut. Takut hak tu. Hak kata sifat kau. Takut kepada Allah kerana kita ada kesalahan. Kita nak lalu pergi ke tempat dan kena tempat boleh duduk sekat-sekat, pada duduk sekat. Kita ada benda hak salah di kita. Gobah, lalu tak lepas. Berasa Allah takutlah. Tu panggil khauf. Yang kerana kita ada kesalahan. Kita ada kesalahan, kita berasa takut Tuhan. Kita ada kesalahan, kita berasa takut. Aku kena takak, kena igak di polis di sedadu. Kita takut. Yang kerana kita ada kesalahan. Kita takut Tuhan. Takut hak mana khauf ni? Kita takut kepada Allah yang kerana kita tu ada kesalahan. Terkadang manusia itu takut. Dua. Dan juga yang ketiganya terkadang takut ni juga dengan kerana kita kenal sifat Allah. Sifat Tuhan, sifat jalal dia, sifat Allah, sifat gapo kita. Bila kenal Tuhan, berasa takut lah. Berasa bimbang lah. Dengan sebab kita terlalu kenalnya kepada Allah, menyebabkan kita tu berasa takut. Tilik dengan sifat gapo? Sifat kebesaran dia, sifat kasar dia, sifat jalal dia. Sifat kamalak hak dia tu, hak menyebabkan kita berasa takut. Sudahlah. Lagi dak celah mana kita. Kita tahu kata sifat, kita kenal sifat kamalak bagi Allah Ta'ala semua tu. Bersalah kita. Ya kita. Lagi dak celah mana. Kalau kita curi buat maksiat, buat depan orang takut orang tahu. Buat belakang orang tak tahu. Buat lagi gelap, orang tak tahu. Dia buat sorang lah bukit budo, bukit mana pun, orang tak tahu. Tu kita nak lari ke orang. Tapi tu hai Allah sejak dah lah. Nak hidup lah gelar mana, lalu lubang mana pun, tak ada susuk sikit habuk dia sedia. Tiap-tiap perkara tahu belaka apa kita nak hidup celah mana. Bimbang lah nak buat benda tak molek. Tu takut dengan sebab kita tahu, dengan sebab kita kenal. Di sinilah hak ning lah takut, hak ning lah takut dengan sebab kita kenal ning lah yang terlebih tingginya martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terlebih tinggi, yang terlebih gapo? Ni takut hak yang kedua, takut hak ni. Takut dengan makna gapo? Hak kita kenal, hak ni lebih sempurna daripada hak mula-mula tadi. Lebih sempurna. Hak ni lah hak lebih sempurna. Takut dengan sebab kita kenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalak. Sifat kamalak semua Allah Ta'ala bersifat. Sifat dengan bersifat jalal dia. Sifat dengan sifat karam dia. Sifat dengan sifat gapo lagi. Ikut semua sifat kamalak bersifat semua. Tak tahu kagak gapo.
Hak dia tak ada sekarang buk pun yang susuk terhadap dia. Hak ni rasa takut lalu. Hak ni takut, hak ni yang terbiasa. Lalu tu dah sifat khauf, sifat takut kepada Allah ni, dia ada martabat, ada kelas bagi masing-masing. Orang tahu banyak, takut banyak. Orang tahu sikit, takut sikit. Orang tak tahu, orang tak kenal, tak takut, tak takut. Ni dia. Apa tak? Orang yang takut banyak, bermakna kata orang tu kenal banyak. Allah tak boleh kecek dia tu baik mata semua. Tengok ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Tu baik rahmat tiada. Ya doa tak payah. Bapa minta tolong doa sikit kepada saya. Semoga bala kita ni disudahi oleh Allah dengan bangaknya. Direzeki oleh Allah Taala dengan bangaknya. Sudah. Ya, tak apa tu kerjaan Tuhan berlaku, bukan kerjaan kita tu. Hak ia berlaku dah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman. Ai mata tu beda. Ya Rahman, Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tu baik ai mata dah demo. Kena demo kepada Allah. Tu baik ai mata dah kata banyak tu ya. Kita mengatik beribu. Tak ada berasa gendong. Apa dah? Ni nak ayat kata. Zauki kita. Hati kita terhadap Allah. Tak ada kecek lah kita. Celah mana tahu. Makan siku dak lagi tak tahu. Tapi orang yang sabar tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman. Mata merah tu bedah. Ni bedah. Mata. Demo tinggi. Kau ni tengok dengan mata sendiri. Kita amin juga. Amin. Tapi hati tak masuk pun. Ini berat. Bermakna kata sifat khauf, sifat takut ni dia terhenti di atas kena. Dia kena banyak, takut banyak. Kena sikit, takut sikit. Tak kena, tak takut. Nampak tak? Habis itulah Allah yang hamba baca kerja yang kata kan. Dia kata kan. Kita tengok ular senduk tak masuk dekat dah. Ular. Jangan masuk, kita tak masuk dekat dah. Sebab apa? Sebab kita kena kata benda tu bahaya. Pakai ketik walaupun tak biasa kena. Ketik muka tu. Tapi anak kecil kita, hak bapa boleh ngakak tu dia kena tak kata bahaya kau manfaat kau gapo ular. Dia tak kena gapo. Apa ular gapo tak tahu takut gapo. Tak gigak. Dengan apa? Dia tak kena kata benda ni walah mana lah. Manfaat ke mudarat ke gapo tak tahu gapo dia. Tengok apa gapo tu. Nak gigak ni ngakak orang ni nak gigak ular. Kita tengok ular kata kenapa kita ucap panjang la ilaha illallah Allah bah pegang nak perlu. Kerana kita anak kita tak kenal. Kita kenal kepada ular, kita kenal ular, kita tak masuk kepada ular. Tak masuk dekat dengan ular. Kenapa? Kita tahu kata bahayanya ular. Tapi anak kita tak kenal ular. Bila tak kenal tu nak ayat kata takut terhenti di atas kenal. Takut banyak, kenal banyak, takut banyak, kenal sikit, takut sikit, tak kenal, tak takut. Kenapa dah? Kenapa hak tu? Tak apa dah. Tu naik atas bendanya duduk situ, terhenti di atas kenal. Rasulullah sebab gapo dia semaya malam dia bekak kaki. Ya Rasulullah kepada ayat dah pembagian kata kan Rasulullah Nabi yang maksum, Nabi yang terpelihara daripada segala dosa, dia tak deraka kepada Allah. Jak budak-budak sampai ke wafat dia tak berlaku, tak jatuh sama sekali di atas dia segala dosa. Mana kata Nabi kita maksum, terpelihara daripada dosa. Tak kena bimbing dah. Aisyah tengok, ya Allah, Aisyah tak ada, Rasulullah tak ada. Tengok. Ya Rasulullah, duduk kaca semaya itu lalu. Sedangkan engkau tu ya Rasulullah lagi pula engkau tu maksum, tak ada dosa. Dia kaca semaya gitu lalu.
Semaya ci bekak kaki-kaki. Hak kita ni tidur ci bekak mata-mata. Tak ada langsung, tak ada gapo. Lepas makan sahur tak ada tidur selalu. Nak kata tahajud dulu ke kena. Sambil ledak juga. Tidur selalu. Tapi Rasulullah, orang yang maksum, semaya malam ci bekak kaki-kaki. Kita tidur ci bekak mata-mata. Ataupun kita main bola ci bekak kaki-kaki. Semaya tak tangek-ngek-ngek semaya. Semaya pula Allah. Hak fardu je, hak sunat-sunat dak. Tak ada maksud kita. Main ci bekak kaki-kaki. Rasulullah semaya ci bekak kaki-kaki. Betikah romo. Rasulullah ikat batu di perut kerana lapar, di gonggong perut. Wa ya'sibu ala batnihi al-hajara minal ju' wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyyah. Tu Rasulullah. Kita ikat batu di belakang. Rasulullah ikat batu di perut, kita ikat bata di belakang. Sama dah situ. Ikat batu, ikat bata. Rasulullah di perut, kita di belakang. Rasulullah kerana lapar, kita kerana kenyang. Tikah semua dengan kita. Apa mana nak timbul satu sifat yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh sahabat? Sifatnya apa? Sifat khauf, sifat takut. Ini cuba terang kita pakai fikir. Ini kita kira, kita pakai fikir. Nampak dah? Jadi, mana kata? Sifat takut ni, dia terhenti di atas kenal. Siapa-siapa dia yang kenal banyak, bermakna kata, orang tu takut banyak. Kenapa Rasulullah ia sanggup maya ci bekak kaki-kaki? Dengan kerana dia kenal banyak. Dia kenal sebenar-benar kenalnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal sebenar-benar kenalnya terhadap makhluk. Makhluk ke mana, dunia, alam ke mana. Boleh beri gapo, boleh buat gapo kepada kita. Dia tahu, dia kenal. Allah, dia kenal, dia tahu, dia kenal. Allah, gapo dia boleh tolong kita. Cukup dekat. Lalu tu Rasulullah walaupun diri dia maksum, dia semaya malam ci bekak kaki-kaki. Yang sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Ana bermula aku ni, akhwafukum, yang terlebih takut daripada kalangan kamu, lillahi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ni riwayat oleh Bukhari. Itu dia. Itu dia. Riwayat oleh Bukhari. Ana bermula aku ni, akhwafukum, terlebih takut daripada kalangan kamu, lillahi ta'ala, takut kerana Allah ta'ala, bagi Allah ta'ala. Dengan kenapa dia takut? Kerana dia kenal banyak. Dengan sebab dia kenal banyak itulah dia paling takut kepada Allah. Itu dia. Lepas tu kita, sampai tu kenal banyak. Bila kenal banyak kepada Allah, kita takut kepada Allah pun banyak juga. Ada bimbangnya kita tak kenal, kita tak takut. Ada. Kenal sikit, takut sikit. Kenal banyak, takut banyak. Tak kenal, tak takut. Supaya dengan budak-budak tu. Budak yang tak takut kepada ular tu. Kenapa budak ni tak tahu pegang belakang ke ular? Nak tahu kat mana muka tak kenal mula lagi dah. Dia tak kenal kata ular tu lagu mana. Sebab itulah dia tak takut budak. Boleh dah. Itu nak ayat kata sifat takut, sifat yang gapo, yang dipuji oleh syarak, sifat yang ditutupi oleh syarak, suruh kita bubuh di dalam hati kita demi untuk nak cari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kata? Itulah kita boleh kenal, kita boleh beza di antara takwa dengan khauf, dengan takut, dan juga kita boleh tahu, kita boleh buat apa? Nak ada sifat khauf ni, pokok yang paling besarnya ia kena terhenti di atas kenal Allah. Takut. Cari jalan tu mana-mana pun nak kenal. Tak lain tak bukan, nak belajar untuk nak kenal Allah. Kemudian bila kita kenal ada sifat khauf yang saya sebut dah pada awal tadi, makna kata apa dia? Bila kita ada dah sifat khauf,
apakah yang kita nak dapat? Kehasilan pun hak kita nak boleh selepas daripada kita tu ada sifat khauf, kita nak boleh gapo kata. Tu dia. Bila orang tu dah ada sifat khauf di dia, dia akan beripung 4 perkara di dalam diri dia. Dia akan beripung di dalam diri dia 4 perkara. Tu ingat molek. Sekali lagi, bagi mereka yang ada dah sifat khauf di dalam diri dia, dia akan beripung benda hak molek di diri dia, dia akan beripung 4 perkara. Dia adalah orang yang takut. Orang yang bersifat dengan sifat khauf dah, di diri dia, dia akan beripung 4 perkara. Gapo kata? Pertamanya pertunjuk daripada Allah. Ia akan dapat hidayah. 1. Yang keduanya, orang ni akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiganya, orang yang takut kepada Allah ni, ia beripung di diri dia pengetahuan. Ia kena ada ilmu. Ada ilmu orang ni. Yang keempatnya, orang ni hok ning lah kita duk cari. Satu benda saya dah sebut dah, kata kita hidup di atas dunia ni tak usah cari banyak. Cari sekarang dah cukup. Cari gapo ni? Cari muka ni. Ia akan dapat orang ni. Ia akan dapat muka ni. Yang keempat, orang yang bersifat dengan sifat takut ni, dia akan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ni makna kata, sekali lagi, orang yang dah bersifat dengan sifat takut, sifat khauf ni, orang ni akan dapat 4 perkara, akan beripung 4 perkara di orang tu, orang yang ada sifat takut tu. Yang pertamanya, orang ni akan dapat petunjuk daripada Allah. Yang kedua, orang ni akan dapat rahmat daripada Allah. Yang ketiga, orang ni ada pengetahuan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, ada ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Yang keempatnya, orang yang dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Akbar. Dia tu heredo, tak ada wasaikat pun. Lepas tu, hak kata 4 perkara sakning tu, manakah alasan, manakah dalil yang menunjuk di atas kata orang yang gapo dia? Orang yang dapat, orang yang dapat sifat khauf dah ni akan dapat 4 perkara tu. Mana alasan, manakah dalil yang menunjuk di atas kata dapat 4 perkara tu? Dalilnya yang menunjuk di atas kata orang yang ada khauf ni akan dapat rahmat, akan dapat pertunjuk. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, suratul A'raf. Dia katakan, hudan wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Hudan wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Gapo dia? Hudan, pertunjuk, dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka. Yarhabun. Hudan, pertunjuk, warahmatan, dan rahmat. Hak ni bagi siapa dia? Bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka itu. Alhamdulillah. Ni dalil yang menunjuk di atas kata orang yang takut kepada Allah, ia dapat pertunjuk, dapat rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Hudan wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Hudan, pertunjuk, dan juga rahmat bagi mereka yang takut bagi Tuhan mereka itu. Bagi mereka yang takut akan Tuhan mereka. Wah. Orang yang sifat khauf. Dia boleh. Dan juga dalil yang kedua yang menunjuk di atas kata
Orang yang takut ni, dia kena orang tu bersifat dengan ilmu, sifat ilmu. Allah Ta'ala berfirman, katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhshallaha, sesungguhnya dan sesungguhnya yakhshallaha, takut akan Allah, min ibadihi, daripada hamba-hamba Allah. Siapa dia? Oleh al-ulama'u, orang yang tahu. Orang yang tahu, orang yang apa? Yang takut kepada Allah. Orang tak tahu, tak takut kepada Allah. Sebab itu nak sangat kepada ilmu, nak tahu hak ni, nak kenal hak ni, nak boleh benda ni, yalah dah. Sebab itulah nasib orang, sosok orang, nasib kampung, nasib orang, nasib kampung, nasib bagi negeri, ikutlah nasib kampung. Ia singa berlaku. Manusia seseorang, nasib kehidupan dia seperti dengan singa. Tapi kalau tak ada ilmu nasib dia seperti dengan kera. Jatuhnya nasib mereka masing-masing. Mereka bagi manusia dah jatuh sekiranya tak ada ilmu. Dia tu baik tu daripada perut dia tu bila sekiranya nasib dia tu akan dapat gapo seperti dengan singa. Tiap-tiap seraya ada singa masing-masing. Tapi bila tak ada ilmu satu, ilmu agama, tak ada ilmu agama ni, nasib dia daripada seperti singa jadi seperti kera. Cuba tengok. Itu nasib bagi manusia. Demikianlah kampung pun sebab tu. Kampung nasib bagi kampung seperti singa. Tetapi ahli kampung dah tak guna agama untuk nak binakan kampung dia. Nasib kampung tu daripada singa seperti kampung kera. Lagu tu. Tapi tu kita jangan duk buat membalaki belum tetangan gapo ilmu agama. Jangan bermudah-mudah lalah. Tolong share sikit lah. Besok sore kena boleh kita pakat-pakat sama-sama dengan tazkirah pada pagi ni. Tu masa dah cukup 15 minit, setengah je dah. Tak ni kita masuk lewat. Masuk sikit lagi dah, boleh 15 minit lagi. Nak habis dengan cerita dia. Itu yang ketiga. Nampak tak? Mana kata orang yang takut kepada Allah, mari daripada khauf ni akan dapat 4 perkara. Dalil dia wa rahmatan wa hudan wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. 1 sampai 2 di situ. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. 3. Dalil yang terakhirnya, orang yang ada sifat khauf ni, dia akan dapat apa? Dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalil dia katakan, radhiyallahu anhum wa radu an, zalika liman khashiya rabbah. Allahu akbar. Radhiyallahu anhum, redalah oleh Allah taala anhum, daripada mereka itu. Dengan kerana apa? Dengan kerana mereka itu mengerjakan taat. Kerana dia takut. Taat kepada Allah. Waradu anhu, dan redalah oleh mereka itu anhu, daripada Allah. Dia reda ke Allah, kepada Allah. Dengan kerana apa? Allah Ta'ala beri balasan yang begitu baiknya dengan wasitah dia taat kepada Allah. Orang yang Allah Ta'ala reda, orang yang reda kepada Allah, tu orang yang bersifat dengan Allah Ta'ala reda dah dia pun reda kepada Allah dah. Orang ni zalika liman khasyiya rabbah. Demikian itulah bagi mereka yang takut akan Tuhan. Inilah sebagai pokok yang menunjuk di atas kata orang yang bersifat dengan sifat khauf, dia akan dapat perkara yang paling sah sekali. Rudan, petunjuk, warahmatan, ilmu, dan juga radhiyallahu anhu, keredaan daripada Allah. Dengan sebab hak ni lah kita nak cari untuk nak dapat balasan daripada Allah, yang iaitulah maksud hidup kita di dunia. Gapo? Nak cari keredaan Allah Taala, kita akan dapat balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, insya-Allah taala.
Ni nak rakyat kata sifat khauf. Tu dia dah. Habis, mana kata sifat khauf ni sifat yang paling penting. Bila kita kenal dah lagu tu, sifat khauf gitu, benda kita nak boleh lagu tu, lepas tu kita nak wih hasil wak lah hano weh. Kita nak wih hasil sifat khauf tu pula. Kita nak wih boleh nak cari baik mana kena jala ke kena, kena ngai ke kena, nak cari sifat khauf tu kita nak cari pasal mana. Berapa perkara kata Allah dia kita nak boleh. Nak cari ke Allah dia tak payah, tak tahu, tak suka, tak nada, jalo lah. Nak ui banget cak pi habis. Tu dia. Lepas tu kita nak hasil sifat khauf ni, kita nak cari pasal mana? Untuk nak hasil sifat khauf kita tak payah mana tadi. Ia ada dua perkara. Untuk kita nak hasil sifat khauf dua perkara. Pertama apa? Pengetahuan. Kena ada ilmu. Kita tak mau ngaji mula dah. Tak mau kenal. Cari ilmu boleh kenal. Lepas tu tak mau ngaji, tak kenal. Tak situ, tak hasil sifat takut. Sampai budak tadi dia tak takut kepada ular. Dia tak kenal. Cari ilmu. Apa tak? Tak ada kitab. Ngetel linguh mata, tak ada berkitab tu. Tu dia boleh ilmu. Tapi enggak, gitulah. Nak penuh sungguh, dia kena tak ada kitab. Dia kena tak ada kitab. Tu dia dah. Satu, kena nak hasil sifat khauf, nak dapat dia, kena ada ilmu. Dan juga pengenalan. Mana dia? Kita boleh kenal kebesaran Allah, kekayaan Allah, kita boleh kenal sifat kamalah Allah. Allah Ta'ala istighna'ul ilahi an kulli ma siwa wa iftiqaru kulli ma adahu ilah. Kita kenal ni hasil sifat takut. Takut tidak. Pada tu dia supaya dengan kita takut kepada Allah tu. Dia kenal sungguh lah. Tengok slow sudah. Kita kenal sungguh tu. Itu satu. Yang kedua. Apa dia? Ada kita tak ada ilmu. Kita tengok orang takut kepada orang. Kita tengok kepada orang yang ada takut. Kita tak tahu. Untuk nak hasil sifat khauf ni. Kita apa? Kita tengok orang yang takut dah. Yang ni takut tu saya duk baik ni weh. Kita tengok orang. Kita tak ada takut. Mungkin kita tak kenal. Tapi kita tengok orang nampak orang tu takut. Kita pun cari takut hak tu. Kita takut supaya dengan orang tak takut. Tu lagu tu. Gini kita tak kenal lagi pula. Kata bahaya ke tak bahaya. Tapi nampak ayah kita tu takut kepada Allah. Kita pun buat takut katik. Tu. Orang tu kita nampak apa? Kita nampak ayah kita lari daripada Allah. Kita pun lari katik. Tu nak hasil sifat takut tangga yang kedua. Tangga hak tinggi kita kena kenal sendiri. Tangga yang keduanya, kita tengok orang takut lagi, kita pun lari katik. Nampak orang bersifat dengan sifat takut, kita pun nak takut katik. Tu lagu tu. Nampak tak? Nampak misalnya contohnya lagu ni lah. Kita tengok ayah kita lari daripada Allah. Bahaya ni, ayah lari. Tak ada ayat apa kata Allah gitu. Allah macam cucu-cucu lari. Kita pun lari katik. Itu untuk nak menghasilkan sifat-sifat khauf. Tu lagu tu dah. Tu cara dia nya lagu tu. Nampak tak? Jumpa-jumpa kita terang-terang renung tengok. Tu lagu tu caranya. Boleh dah? Tu mana yang kata cara kita nak menghasil. Dua perkara ni. Ni lah orang panggil kata sifat khauf kita ni. Kita kena duduk lagu mana? Adalah cara kita nak tak diri. Sayyidina Umar, dia biasa kata. Dia kata kena Sayyidina Umar. Dia kata sekiranya syurga tu semua orang tu masuk neraka belakang. Apa nama ni? Semua orang tu masuk neraka belakang. Mereka sorang je hok dak. Ia harap-harap kata dia hok sorang. Tu sifat rojak, hok lagi akhirat kita percaya. Lepas tu sifat takut dia kata kan. Semua orang
masuk kau. Semua orang masuk syurga berlaku. Mereka sorang je tak masuk syurga. Kau masuk dengan aku. Kau sorang tu aku takut atau aku masuk dengan aku. Dia bimbang gitu. Semua orang masuk syurga berlaku sedunia ni. Ada sorang je kau masuk dengan aku. Sayyidina Umar kata, aku takut kata kena aku kau sorang tu. Sifat takut. Sifat takut. Semua orang masuk neraka berlaku. Mereka sorang je masuk syurga. Aku agak-agak kata aku kau sorang. Khauf dengan rojak cara nanti. Habis tu bahawa bocah kerja dia kata sifat khauf, sifat rojak serupa dengan sayap burung dua belah tu. Lek kanan, lek kiri. Dia kena sama banyak. Kalau 3 bulu dia 13, lek kanan, lek kiri pun sama-sama 13. Ni masa biasa gini kita tak ada jatuh dalam maksiat, tak ada jatuh dalam kafir. Ada situ. Tapi bila kita duduk dalam maksiat, dekat dengan maksiat, nak jatuh dalam maksiat, kita kena berat sifat takut. Biasa lagu ni kita kena wisama berat. Tapi bila kita dekat-dekat nak mati ni, kita kena berat kulit sifat harap, sifat rojak. Sifat rojak. Harap kata Allah Ta'ala ampun dosa kita. Harap kata Allah Ta'ala akan beri balasan yang baik bagi kita. Harap kata amal yang kita dah kerja semua tu direda oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk itu baik kata kita sengkau baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita duduk di atas skor kita terhadap Allah. Skor baik kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri balasan baik kepada kita. Apa dah? Oleh yang demikian, pak kita semua ada ni tolong share sikit jika kita boleh sama-sama pakat-pakat boleh dengar lah. Pakat-pakat boleh dengar tazkirah, kita pakat-pakat fikir pada tiap-tiap paginya untuk apa? Untuk nak cari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemasuk kehidupan kita di dunia. Maka masa pun dah lajak hampir dekat dengan 45 minit dah. Terima kasihlah kepada kita semua yang mana bersama pada pagi ini demi kita akan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pakat-pakat carilah, nak cari seorang tak leh, tak pasal kita nak cari seorang. Pakat-pakat cari. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita pakat tolong-menolong, kita tolong-tolong, gitu tolong gini. Itu caranya kita nak bergaul, kita bermasyarakat kena macam itu. Kita pakat-pakat Mana kata akhir sekali ni kalau kasar bahasa serta peribadi atau masalah kepada saya, kok mana hak baik itu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga saya sendiri dan juga kita semua di sini dapat berfikir, dapat mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu saja nak cari keredaan daripada Allah. Itulah pokoknya. Maka dengan akhir sekalinya saya doalah pada pak kita ni selamat, sehat wal afiah, boleh dapat ibadat puasa dan ibadat lain-lain yang mulai apa lagi, dan juga menyambut Ramadan, nyambut apa? Aidil Fitri, hari raya Aidil Fitri yang lagi akan datang. Insya-Allah kita berjumpa pula lain kali. Esok kadang-kadang kalau ada uzur segapa biasanya pukul 9:30 insya-Allah. Ini ada kelewatan sikit, maaf kepada saya. Maka akhir kalinya saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.